Bertemu kembali. Dewan Rakyat pada Khamis mencatatkan satu lagi sejarah apabila meluluskan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti dengan majoriti melebihi 2/3. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun sewaktu membacakan keputusan itu berkata seramai 209 ahli Dewan Rakyat bersetuju manakala 11 lagi tidak hadir. Dan menurut kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, sebelum ini apabila RUU diluluskan, ia akan diadakan sesi libat urus bersama ahli Dewan Negara pada 8 Ogos 2022. Dan untuk jam ini kita akan bersama dengan pengurus kanan Unit Takbir Urus dan Demokrasi Ideas, Aina Nur Ariana Azhari, bagi mengupas lanjut mengenai RUU yang diluluskan ini dan apa seterusnya yang boleh kita jangkakan. Assalamualaikum, Aira. Waalaikumsalam. Baik Aira, kita dah tahu semalam Parlimen ataupun Dewan Rakyat telah meluluskan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 ini, iaitu peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Jadi apabila RUU ini diluluskan dan selepas ini akan diadakan sesi libat urus bersama ahli Dewan Negara pada 8 Ogos. Namun adakah ia akan mengambil masa untuk diaplikasi, sebab kita mengambil contoh pelaksanaan undi 18 yang lalu yang diluluskan 2 tahun lalu, namun hanya mula terpakai pada PRN Johor yang lalu kerana banyak perkara yang perlu diperincikan lagi. Aira. Terima kasih. Pada saya, isu jangka masa ni sebenarnya uh, kita kena ingat ya bahawa pindaan perlembagaan undi 18 itu pun tidak sepatutnya mengambil masa sampai 2 tahun. Kerana bila kita dah pindah perlembagaan, sepatutnya gazetmen dan proses-proses yang seterusnya itu boleh dilakukan dengan seberapa segera yang mungkin. Kita tak tahu kenapa tempoh masanya begitu lama sampai ke 2 tahun. Ada spekulasi yang mengatakan ada sebab-sebab politik dan sebagainya. Tapi saya rasa kalau iltizam politik itu ada, sepatutnya ia tidak mengambil masa yang sebegitu lama. Jadi saya faham yang tujuan ataupun niat ahli-ahli parlimen kita dalam meluluskan rang undang-undang ini ialah untuk ia diguna pakai di PRU yang akan datang. Kalau tidak, tak adalah begitu cepat sekali rang undang-undang ini diperdebat dan juga diluluskan. Jadi harapan saya ia dapat diguna pakailah pada PRU yang akan datang. Berapa lama tu saya rasa sepatutnya ia tidak menjadi isu. Jika semua ahli-ahli kerajaan, pembangkang dan juga ahli-ahli birokrat kerajaan ada iltizam politik untuk kita laksanakan dengan secepat mungkin, sepatutnya boleh untuk kita laksanakan sebelum PRU yang seterusnya. Ya. Baik, Aira, kita nak bercakap juga dari segi bagaimana nak memastikan RUU ini boleh terguna pakai di setiap DUN di setiap negeri. Adakah kita sebenarnya memerlukan masa lagi bagi memberi ruang kepada DUN di setiap negeri bagi meluluskan RUU yang sama bagi membolehkan ia terpakai untuk PRU 15 atau PRU yang akan datang ni, Aira? Ya, saya rasa itu yang akan mungkin mengambil masa kerana kalau tak silap saya dalam RUU ini ia tidak mewajibkan kerajaan-kerajaan negeri untuk mengimplementasi perkara yang sama di peringkat DUN ya. Jadi ini satu langkah yang kita perlu beri masa kepada kerajaan-kerajaan negeri untuk bahaskan, untuk lihat apakah impak kepada politik di peringkat negeri. Dan saya mengambil langkah yang lebih berhati-hati ya, dan saya lebih suka kalau ada masa yang cukup untuk adun-adun kita memperdebat dan juga fikir secara lebih terperinci tentang implikasi perkara sebegini di kerajaan negeri. Yeah. Baik Aira, menyentuh juga mengenai DUN. Adakah Aira sendiri berpendapat bahawa RUU sama ini wajar diaplikasikan di setiap DUN di negeri-negeri di Malaysia ini, Aira? Saya rasa untuk konsistensi dan juga untuk adanya continuity dan juga stability politik, dari segi praktikal itu saya rasa itu sepatutnya tidak menjadi masalah lah untuk anti lompat parti juga dilaksanakan di peringkat negeri. Tetapi saya juga tidak suka dengan approach yang terlalu memaksa ataupun terlalu gopoh ya. Saya percaya bahawa
konsultasi dan juga libat urus itu adalah sangat penting. Jadi apa yang saya harap ialah proses itu diutamakan dan bukan sahaja kita nak lihat dengan pelaksanaan itu dengan begitu cepat, tetapi proses libat urus itu harus dilakukan dengan terperinci terlebih dahulu. Ya. Baik, nak menyentuh pula mengenai terma dan syarat. Jadi bagaimana pemahaman mengenai terma dan syarat ya dalam pelaksanaan RUU ini? Jadi bagaimana sesebuah parti politik boleh menterjemahkan isi kandungan RUU ini agar ia boleh diselaraskan dengan perlembagaan parti? Aira? Ya, ini saya rasa satu persoalan yang menarik kerana perlembagaan parti sebenarnya sesuatu yang tidak sebenarnya diketahui dengan begitu terperinci oleh orang awam contohnya ya, sebab mungkin walaupun kita mungkin menyokong parti A, parti B atau sebagainya, berapa je rakyat Malaysia yang sebenarnya membaca perlembagaan parti. Jadi ini satu persoalan yang menarik dan saya kira RUU ini tidak akan betul-betul berkesan dan tidak akan mendatangkan makna yang sepenuhnya jika perlembagaan parti itu tidak diharmonikan untuk selaras dengan implementasi RUU ini. Jadi agak menarik untuk kita lihat bagaimana dinamik di setiap parti tentang kemungkinan bahawa perlembagaan parti harus dipinda untuk diselaraskan, diharmonikan dengan RUU ini. Dan semalam ketika sesi perdebatan di parlimen juga ada beberapa ahli parlimen yang membangkitkan isu ini tentang bagaimana pula dalam kalau ada klausa dalam perlembagaan parti yang bertentangan atau bercanggah dengan RUU ini kan. Jadi saya rasa ini adalah satu cabaran buat parti-parti politik di Malaysia untuk lihat bagaimana mereka menyelesaikan perbezaan di antara ahli-ahli parti, di antara akar umbi dan juga di antara pimpinan parti. Jadi saya rasa ini satu proses yang kita harus lihat dengan lebih teliti sebagai rakyat Malaysia, sebagai pengundi. Ya. Baik Aira, mungkin soalan saya yang terakhir Aira, bagaimana pula sekiranya undang-undang ataupun terma dan syarat dalam RUU ini berjaya diterjemahkan dalam perlembagaan parti-parti di Malaysia, apa yang boleh dijangkakan selepas itu Aira? Kita mungkin akan lihat satu perubahan dalam budaya politik Malaysia, satu anjakan di mana budaya lompat melompat ataupun the offering of bribery ataupun budaya politik wang ya, ataupun politik yang memberi reward kepada orang yang menyokong kita ataupun menghukum kepada sesiapa yang tidak menyokong kita, kemungkinan itu akan berkurang. Itu harapan saya dan saya pastilah harapan sebahagian ramai rakyat Malaysia juga. Ya, jadi saya agak teruja lah untuk lihat bagaimana perubahan budaya politik itu sama ada bagaimana ia akan berlaku dan juga bagaimana ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik kita mengadaptasi cara mereka berpolitik untuk selaraskan dengan apa yang telah dimaktubkan dalam pindaan perlembagaan ini. Ya. Baik, terima kasih Aira Nur Ariana Azhari. Terima kasih atas perkongsian tersebut dan Aira merupakan pengurus kanan unit Takbir Urus dan Demokrasi Ideas dan saya kira kita berhenti rehat sekali lagi, bertemu semula selepas ini.